forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Zahid Hamidi yang bertanya kepada PAS, di ke mana perginya agenda RUU 355 sewaktu menjadi kerajaan. Dan Datuk Zahid Hamidi juga menyelar pembangkang agenda Bumi Putera dah dijana wibawakan. Okey, mari kita dengar ucapan beliau. Dan di akhir dia tak komen macam biasa. Perkongsian kuasa setimpal dengan kekuatan mereka. Inilah formula Barisan Nasional selama ini. Bezanya kini, kita meluaskan perkongsian itu dengan mereka yang menjadi pesaing kita selama ini. Hakikatnya, kemajmukan negara kita adalah sunnatullah, hukum Allah yang perlu sama-sama kita santuni. Sementara kita melakukan penyesuaian politik berdasarkan realiti politik semasa, termasuklah dalam pembentukan kerajaan perpaduan sejak 24 November tahun lalu. Perkara pokok atau menjadi asas yang melibatkan soal Islam, Melayu dan Bumi Putera tidak pun pernah dicabar atau cuba dirobek oleh mana-mana rakan kongsi politik kita. Tidak pernah. Harapan saya, harapan kita semua, kesalingan yang terbentuk ini akan memadamkan kecurigaan sesama kita. Jangan lagi ada kenyataan-kenyataan dari mana-mana rakan politik kita yang boleh menggores hati antara kita. Kepada sahabat-sahabat kita, jangan diusik hati dan perasaan orang Melayu. Bukan hanya mereka, kita juga elakkan tutur dan tindakan yang boleh mengundang resah sahabat dan rakan-rakan kita. Andai ada yang cuba memainkan sentimen, kononnya kerjasama politik yang dilakukan oleh UMNO akan menghakiskan kedudukan Islam, Melayu dan Bumi Putera. Suka saya tegaskan, UMNO bukan political chameleon atau mengkarung politik. Kita tetap mempertahankan 4 perkara yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita biasa mendengar ayat-ayat Allah dijadikan sandaran untuk mereka yang mengeluarkan pelbagai fatwa politik mengikut kepentingan politik sempit mereka. Dalam soal Melayu juga kita mendengar fatwa politik tentang asabiyah. Kini mereka lah kononnya penyelamat Islam dan penyelamat Melayu. Dalam soal hudud, kita pernah dikafirkan dan kemudian atas kepentingan kerakusan politik mereka disebut pula hudud bukan keutamaan. Semasa mereka berada dalam kerajaan, mana perginya agenda RUU 355? Mana dia? Firman Allah, wala tastaru bi ayati samanan qalila ila akhiril ayat. Terjemahannya, mafhumnya, dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku, ayat Quran, sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada Allah saja hendaklah kamu bertakwa. Tercatat dalam ayat 41 surah Al-Baqarah. Saudara, peringatan Allah ini cukup untuk menggambarkan golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah. Saya ulangi. Golongan yang memperdagangkan ayat-ayat Allah, berselindung di sebalik kepentingan politik sempit mereka. Benarlah, mereka adalah mengkarung politik yang bukan saja berubah warna dan wajah, tetapi lebih dahsyat, parti itu seolah-olah menjadi pemegang neraca di yaumul mahsyar. Na'udzubillah. Kita juga biasa mendengar tuduhan kepada kita orang-orang UMNO yang kononnya mereka berselindung di sebalik nama Bumi Putera.
Akan tetapi tidak sampai pun 2 tahun di puncak kuasa, Bumi Putra yang kononnya menjadi agenda perjuangan mereka telah dijana wibawakan. Inilah ciri-ciri pengkhianat. Ciri-ciri pengkhianat yang membalut dirinya dengan slogan bersih dan stabil kononnya. Begitu juga dalam soal kalimah Allah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghadap Bah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai pengurusi MKI. Kumpulan ini gegak gempita, cuba mencari juara dengan menyelewengkan fakta kononnya kerajaan hari ini telah menggadai kalimah Allah. Hakikatnya, pendirian UMNO tidak berubah walau seinci pun. UMNO dan wakil-wakil kita di dalam kabinet, walaupun tanpa perlu berkokok seperti ayam jantan, dengan tegas menyatakan kalimah Allah tidak boleh dipakai oleh mana-mana agama di semenanjung ini. Itu cukup jelas. Itu juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas menghadap Tuanku Sultan Selangor. Saudara, alhamdulillah penegasan kita ini juga menjadi pendirian kerajaan perpaduan. Berbanding dengan mengkarung politik yang menunggang agama suatu ketika dahulu, semasa bersama rakan politik yang sama seperti kita hari ini mengatakan tidak salah untuk agama lain menggunakan kalimah Allah. Dulu lain, sekarang lain. Apapun hujah mereka, saudara, yang jelas dan nyata, mereka akan menukar kulit mengikut suasana. Melayu dan Islam bagi mereka hanya topeng yang digunakan dalam persembahan sendiwara politik mereka. Sedarlah, Melayu dan Islam bukan topengan. Melayu dan Islam punya santun dalam tindakan, hemah dan sopan dalam pertuturan. Kepada mereka, saya titipkan nukilan Tenas Effendi. Apa tanda orang Melayu? Islam menjadi kain dan baju. Apa tanda Melayu terpandang? Mendirikan Islam tiada bercabang. Apa tanda Melayu terhormat? Membela Islam tahan di pepat. Apa tanda Melayu budiman? Hatinya jujur dibalut iman. Saudara, justru saya menyeru kepada seluruh rakan-rakan kepimpinan UMNO di peringkat nasional, negeri, bahagian dan cawangan-cawangan di akar umbi. Kita jangan berasa apologetic. Jangan rasa perlu apologize. Memohon maaf. Apabila kita menyuarakan soal-soal kehidupan Melayu, memperkukuhkan Islam dan Bumi Putra. Kerana pada masa yang sama, kita tidak pernah memikirkan hak dan kepentingan kaum-kaum lain. Itu pendirian UMNO dan Barisan Nasional. Malah, usaha memperkasa dan menerapkan nilai-nilai Islam ini tetap menjadi agenda kita di dalam kerajaan hari ini. Di samping menghormati kebebasan penganut agama-agama lain. Apa yang kita lakukan untuk membuktikannya? Dalam usaha untuk membentuk generasi masa depan yang seimbang. Saya sendiri pada 31 Mei yang lalu telah meluncurkan kelas-kelas Pratahfiz Tabika Kemas di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Sebagai wakil UMNO yang dipertanggungjawabkan dalam kerajaan, saya bersama-sama wakil kita di dalam kabinet
serta barisan kepimpinan agensi yang dilantik akan memastikan agenda membangunkan umat Melayu terus diperkukuhkan lagi. Ini janji kami, ini ikrar kami. Sesungguhnya kami ingin menyatakan dan kami berjanji tidak akan sesekali mengkhianati amanah agama bangsa tanah air, terutamanya amanah daripada ahli-ahli UMNO Keseluruhannya dan rakyat. Okey tuan-tuan, komen saya betul lah apa seperti Datuk Sri Zahid Hamidi berkata. PAS sekarang ni selepas tak edit kan baru berbunyi tentang RUU 35. Kononnya sanggup bekerjasama dengan Kerajaan Perpaduan jika Kerajaan Perpaduan nak laksanakan RUU 35. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Dan kita semua tahu konon-kononnya PMPES dan Bersih. Tetapi pemimpin utama mereka, Muhyiddin Yassin, telah didakwa dengan 7 kesalahan. Dan kesemuanya hampir 200 juta ke 300 juta yang bakal didakwa di mahkamah nanti. So, mana bersihnya mereka? So, sebab kita sebagai penyokong Kerajaan Perpaduan jangan termakan dengan slogan mereka PMPES dan Bersih, tetapi kluster mahkamah juga. Okey, mari terus menyokong Pik Mek Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.